Dalam video kali ini, saya nak tunjukkan kepada anda plan dan strategi macam mana kita nak buat side income 2 ke 5,000 sebulan melalui bisnes e-commerce. Apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah berdasarkan case study macam mana saya buat side income melalui bisnes e-commerce pada tahun 2018 dulu. Masa tu saya masih lagi kerja sepenuh masa. Kira bisnes e-commerce ni part time sajalah. Ni hasil jualan saya tunjukkan ni adalah hasil jualan sekitar tahun 2018 dulu. Saya berjaya buat side income sekitar 2 ke 3 ribu ringgit sebulan lah melalui bisnes e-commerce masa tu. Masa tu e-commerce dekat Malaysia masih belum meluas dan ramai rakyat Malaysia masih tak pandai guna e-commerce. Jadi sebenarnya sekarang punya potensi lagi besar berbanding tahun 2018 dululah. Okay, saya tunjukkan apa yang saya buat masa tahun 2018 dulu dan macam mana anda boleh replicate sekarang pun boleh buat cara yang sama, tak pernah berubah pun blueprint ini. Saya tunjukkan strategi apa yang saya buat. Okay, pertama kita kena cerita pasal produk dulu. Bila kita nak cerita bisnes e-commerce ni mesti kena ada produk lah, produk ataupun servis. Tapi biasanya bila kita cerita e-commerce, ianya adalah produk. Okay, untuk permulaan kita perlu fokus pada satu produk dulu. Apa yang kita perlu buat adalah kita perlu jadi agent produk dan pastikan produk yang kita jadi agent tu dia ada margin lebih dari 40% margin keuntungan. Kalau kurang daripada 40% tak sesuai untuk run ads. Habis tak boleh ke promote produk yang margin rendah. Boleh, tapi kita tak boleh guna ads yang berbayar. Contoh Facebook ads, TikTok ads. Tu tak lepas nak buat. Sebab apa? Sebab kos pengiklanan biasanya 20% ke 30%. Kalau kita punya margin keuntungan pun 30%, lepas bayar ads kita tak ada apa nak makan. Tak ada untung, tak ada profit. Sebab tu saya sarankan cari 40% punya margin. Kalau anda nak jual produk margin rendah boleh, tapi tak boleh guna ads lah. Yang tu nak jual macam mana? Mungkin kena guna content. Macam buat video Facebook Reels, Instagram Reels, TikTok punya video. Tapi tu game lain. Yang tu mungkin akan video pada akan datang. Saya akan kongsikan game macam mana nak buat free marketing. Kali ni kita akan fokus melalui paid advertising dahulu. Secara spesifiknya lebih kepada Facebook Ads. Okay, kalau kita borong produk China, katakanlah kita tak nak jadi agent, kita nak borong produk sendiri daripada China. Okay, yang ni kita best sikit sebab kita boleh dapat margin yang lebih besar. Kita boleh markup sendiri sebab kita boleh tentukan berapa kita nak jual. Dan kalau kita nak jual produk yang kita borong daripada China, saranan saya markup 3 kali ganda. Contoh kalau produk tu daripada China, kita ambil kos dia RM10 termasuk shipping sampai Malaysia RM10. Jadi kalau kita nak jual ke e-commerce, kena jual sekurang-kurangnya RM30. Darab 3. Sekurang-kurangnya. Lagi tinggi kita markup lagi bagus lah. Tapi markup pun berpada-pada lah, kena ikut logik. Kalau harga pasaran barang tu sekitar RM40, bolehlah kita markup 4 sebab kos kita ambil RM10 kan. Tapi kalau macam market harga RM30, kita nak markup sampai RM40, susah lah sikit. Melainkan kita ada game lain. Mungkin kita buat packaging cantik-cantik, brand kita nampak trusted, mungkin ada paid review daripada artis nampak dia lebih bercredibility, lebih dipercayai lah produk yang anda ambil tu. Okay, ni dari segi produk. Saya recap balik. At least kena ada margin untung 40% ke atas. Lagi banyak, lagi bagus. Kalau kita ambil produk sendiri, contoh borong daripada China, kena markup 3 kali ganda. Okay, seterusnya selepas kita ada produk, kita akan mula fasa awal untuk buat ads. Apa yang kita kena buat pada fasa permulaan ads adalah kita kena buat split test. Split test ni adalah di mana kita nak proses kita buat ads untuk kita buat eksperimen. Split test ni sebenarnya fasa eksperimen. Apa yang kita eksperimenkan adalah kita nak eksperimen, nak tengok audiens mana yang berkesan. Bila saya cakap tentang audiens, maksudnya interest lah. Kita interest mana yang boleh bagi kita profit yang tebal. Ads kreatif lah, ads kreatif mana yang berkesan. Tak ada satu orang pun boleh buat ads terus buat satu ads, satu campaign, satu adset, satu ads terus dapat result yang proven. Tak, memang semua orang kena lalui fasa split test. Kita kena test sekurang-kurangnya 2 jenis kreatif. Bila saya sebut kreatif ni apa? Kreatif ni maksudnya copywriting, video ataupun gambar yang berbeza. Kita kena test 3 ke 4 jenis iklan yang berbeza lah. Minimal 2. Lagi banyak lagi kita test, lagi bagus lah. Cuma kalau bajet limited, test lah skala kecil dulu, test lah dalam kuantiti yang kecil. Okay, ni contoh struktur untuk split testing. Contoh saya nak jual satu produk ni, saya nak target interest, nak target wanita yang kaki dekor rumah. Okay, jadi kita akan buat split test lah, lebih kurang dalam 3 ke 5 adset. Dalam situasi ni saya tunjukkan 5 adset. Kita target wanita, umur yang sama, cuma interest saja berbeza setiap adset. Satu adset, satu interest. Contoh adset pertama, interest IKEA. IKEA saja, tak ada interest lain. Asset kedua, target interest home decor. Home decor saja. Okay, dan seterusnya asset 3, asset 4, asset kelima pun sama. Dalam setiap asset tu akan dua lagi ads kreatif yang kita pecah. Ads kreatif ni kita nak test iklan jenis macam mana yang orang suka. Mungkin message kita buat satu, contoh kita jual skincare. Satu kita fokus pada masalah jerawat. Satu lagi fokus pada masalah kulit kusam. Kita nak tengok ads kulit kusam ke ads yang fokus message jerawat yang
Perform. Perform ni maksudnya apa? Iklan tu mendatangkan profit buat kita. Itu maksud iklan perform. Ini sebagai contoh result yang kita dapat bila kita buat split test. Contoh macam saya split test ni, saya split test lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis interest. Sebenarnya 4 lah, yang universiti top ni copy daripada universiti bawah ni. Okay, bila kita test 5 interest yang berbeza, kita akan dapat tengok kat result ads tu yang mana satu yang kita profit. Macam mana nak tahu profit? Profit tu sales tolak kos iklan, tolak kos produk. Kalau kita jadi agent, kita punya inilah kos produk yang kita ambil daripada HQ, kos. Contoh produk tu HQ bagi kita RM30. Kita jual RM50. RM30 tu kos kita lah. Okay, jadi sales, kalau kita buka ads report kita, dia akan keluarkan sales, purchase conversion value dekat sini, nampak? Purchase conversion value ni adalah sales yang datang daripada ad set yang kita buat tadi. Contoh ad set ni adalah ad set yang target interest university top. University top ni interest yang saya target university dekat Malaysia lah. Okay, sales tolak kos iklan. Kos iklan berapa? RM650.79. Okay, lepas tolak kos produk, ambil daripada HQ. Ada profit tak? Ada profit. Kalau ada profit, kira ads tu perform lah. Dalam situasi ni, interest university ni memang perform. ROAS 5, saya dah kira memang ada profit. Tapi bagi interest yang lain-lain, dia tak ada profit sangat lah. Jadi, kita fokus pada satu interest, satu ad set saja dulu buat masa ni. Sebab itu saja audience kita jumpa yang profitable. Dari segi message pula, okay, saya tunjukkan. Ini antara message yang contoh split test yang saya pernah buat. Contoh nak jual baju Melayu. Kita akan buat 2 jenis iklan dengan kreatif yang berbeza. Satu ni kreatif kita fokus pada cooperative message, fokus pada Istimewa Raya 2021. Fokus pada message yang produk ni specially custom, boleh sulam nama dekat poket dan siap dapat butang baju Melayu free. Itu dia punya message yang kita fokuskan. Message iklan yang kedua, yang belah kanan ni, saya fokuskan pada ada 15 pilihan warna. Jadi orang tu boleh pilih nak matching dengan isteri dia colour apa. Tu message. Nampak tak? Ada 2 iklan. Jual produk yang sama tapi message yang kita fokuskan berbeza. Message satu fokus pada kita highlight baju ni boleh custom, sulam nama kat poket, nampak eksklusif sikit. Message kedua kita fokus pada ada 15 pilihan warna baju Melayu ni. Kita nak tengok message mana yang perform. Lepas kita dah jumpa iklan yang perform, kita akan tutup iklan yang tak berkesan tu lah. Biasanya sekitar 3 ke 7 hari kita dah boleh nampak result dah. Okay, dalam masa 3 hari, kalau mana iklan tak perform, kita tutup je terus. Yang mana yang profit tu, biarkan iklan tu jalan selama seminggu. Kita tengok, selepas seminggu masih profit ke tak. Kalau masih profit, kita akan masuk fasa ke scale up. Fasa scale up ni adalah di mana fasa kita akan naikkan bajet iklan kita 30% setiap minggu. Contoh sekarang kita spend ad set yang perform tu, yang kita dah buat seminggu tu perform, RM30 sehari. Jadi kita akan naikkan bajet 30%. RM30 naik jadi RM39. Okay, tapi kita genapkan lah RM40 bagi sedap sikit. Tak semestinya kena ikut betul-betul 30%. Dia lebih kurang lah. Contoh macam bajet sekarang RM30, kita nak scale jadi RM40. Okey lah. Kemudian, kalau prestasi ads okey, kita akan tunggu lagi. Lepas kita dah scale ni, kita tunggu seminggu. Kalau minggu kedua okey, kita boleh scale lagi. Naikkan lagi bajet 30%. Kalau ads dah, kita akan scale setiap minggu sampai satu tahap kita nampak iklan kita dah mula tak perform. Tak perform ni apa maksudnya? Maksudnya nampak tak profit. Ataupun profit tu makin nipis. Kita dah kena scale down balik, turunkan balik bajet. Sebab berkemungkinan iklan tu hanya perform pada sekian-sekian bajet. Bajet yang tertentu sahaja. Kenapa bila kita nak scale, kita kena tunggu seminggu? Okay, sebab dia, kita nak pastikan betul-betul iklan kita tu confirm memang perform. Kalau kita hari ni scale, kita tengok result okey, esok kita scale lagi, takut sebenarnya iklan tu sebenarnya kebetulan memang hari tu memang perform, esoknya dah tak perform kan. Okey. Jadi kita nak bagi gap yang selamat, kita bagi gap seminggu, tengok confirm kan, betul tak? Kalau dalam masa seminggu tu memang perform, baru kita naikkan bajet. Sebab tu kena tunggu seminggu. Okey, scale sampai kita dapat capai jualan 10 ke 25 ribu sebulan. Okey, kenapa kita kena target 10 ribu ke 25 ribu sebulan? Sebab biasanya untung kasar lepas tolak cost ads. Maksud untung kasar ni macam saya cakap tadi itulah. Kos total jualan kita, tolak kos iklan, tolak kos produk. Okey, itu untung kasar. Untung kasar kita biasanya 10 ke 30% sahaja. Jadi kalau kita dapat capai jualan 10,000, kita punya untung kasar mungkin dalam 1,000 ke 2,000 ringgit lah sebulan. Itu kita punya income lah lebih kurang. Sebab kita buat business part time, kita tak ada kos-kos lain perlu tanggung. Biasanya internet pun kita tumpang guna internet rumah je kan. Handphone pun memang dah ada kan. Jadi tak ada kos-kos lain. Jadi income kita lebih kurang 10 ke 30% daripada sales kita. Kalau kita dapat sales 25,000 sebulan, kita punya, katakanlah kita net profit kita bulan tu 10%, kita dapatlah 2,500. Tapi kalau kebetulan ads kita perform, memang kos kita murah, kita dapat untung lebih sikit.
30%. Katakanlah sales kita 25,000, dapat 30%. Kita lah dapatlah lebih kurang dalam 7,500. Kita punya gross profit. Lebih kurang mungkin daripada gross profit 7,500 tu kita nak ambil 3,000 je. Bagi kita simpan dalam account business sebab mungkin kita nak tambah produk lain. Sekarang kita baru jual fokus satu produk macam saya cakap tadi. Okay, katakanlah kita dapat buat satu produk 10,000 sebulan. Kita ada 2 ke 3 produk. 3 produk dah 30,000. Kita adalah makin lama kita punya gross profit tu makin besar lah. Okay, penting. Biasanya bulan pertama untung kita sikit. Sebab apa? Sebab masa kita baru nak test produk baru, kita baru nak run satu-satu produk, kita pun tak tahu audience kita ni interest apa. Kita tak tahu iklan macam mana mereka suka, message macam mana kita suka. Pada bulan kedua, bulan ketiga, kalau kita nak buat iklan baru pun, kita tak payah split test interest baru dah. Sebab kita dah tahu interest apa yang betul-betul berkesan. Kita buat iklan baru, launch target pada interest yang kita dah confirm memang berkesan. Iklan pun kita tak payah fikir, mungkin kita ubah sikit ayat tapi same fokus message yang sama. Kita tahu message macam mana customer suka. Jadi bulan pertama ada split test, jadi makan budget sikit, untung kita nipis. Start bulan kedua, bulan ketiga baru kita nampak profit tu makin lama makin tebal. Jadi kena sabarlah bila kita buat bisnes e-commerce ni. Ada soalan? Kalau ada soalan, sila post dekat grup community e-commerce Malaya. Boleh tanya dalam grup ni. Link ada dalam description video di bawah. Anda join grup ni, boleh tanya, boleh post dalam grup ni. Saya biasa memang akan jawab soalan dalam grup Facebook Community E-Commerce Malaya. Siapa yang nak belajar lebih lanjut lagi, saya boleh sarankan dapatkan panduan Wira E-Com. Dalam panduan ni anda akan belajar langkah demi langkah A to Z, formula jana jualan dan gandakan untung secara auto dari kedai e-commerce anda. Nak dapatkan info lebih lanjut tentang panduan Wira E-Com, boleh masuk ke link ni bit.ly/wira-ecom-2022. Link juga saya ada letakkan dalam description video di bawah. Oh, satu lagi perkara, jangan lupa subscribe channel YouTube saya supaya anda sentiasa dapat video-video terbaru, update terkini daripada channel YouTube saya. Jumpa lagi di video akan datang.